Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Mahkamah Tinggi hari ini akan memutuskan sama ada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dibebaskan atau diperintah membela diri atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram. Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira dijadualkan membaca keputusan berkenaan pada 9 pagi ini. Pada 30 Mei lepas, pihak pendakwaan menutup kes mereka selepas memanggil 50 saksi dalam perbicaraan yang berlangsung selama 6 tahun bermula 28 Ogos 2019. Bekas Menteri Kewangan itu berhadapan dengan hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda sama ada 5 kali ganda nilai terbabit atau RM10,000 atau mana yang lebih tinggi jika disabit kesalahan. Bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram memperuntukkan denda maksimum RM5 juta atau penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. SPRM memulakan siasatan berhubung kewujudan kartel pengagihan dan pembekalan kontrak baja padi. Siasatan membabitkan sebuah pertubuhan di bawah kementerian dianggarkan bernilai RM1.8 bilion. Ia melibatkan beberapa siri dalam tempoh 2 hari di sekitar Kuala Lumpur termasuk ibu pejabat pertubuhan, kementerian dan 9 syarikat yang terlibat. Projek yang beroperasi di bawah kementerian itu dianugerahkan kepada pertubuhan tersebut bagi tempoh 30 bulan bermula 2021 hingga 2023. Sekaligus berperanan menghasilkan baja padi dan mengedarkannya kepada pesawah di seluruh negara menerusi pejabat pertubuhan di peringkat negeri. Siasatan SPRM akan menjurus kepada kesalahan rasuah dalam perolehan baja atau bahan mentah selain kesalahan salah guna kuasa membabitkan ahli lembaga pengarah yang berkenaan. Sebuah premis rumah penyembelihan ayam di Puchong Selangor didapati telah melanggar manual prosedur persijilan halal Malaysia. Menerusi ob gempur yang dijalankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Selangor bersama Jabatan Agama Islam Selangor malam tadi, pelbagai kesalahan lain turut ditemui ketika serbuan di premis tersebut. Antaranya penyembelihan ayam di luar premis, ketidakakuran besar, ketiadaan pemeriksa halal bagi proses penyembelihan dan pelanggaran amalan penghilangan baik kebersihan. Selain penggunaan 4 unit alat timbang sukat yang tidak ditentusahkan serta penggunaan 13 tong gas petroleum cecair bersubsidi tanpa permit sah. Dapati proses penyembelihan dijalankan di luar premis. Dan ini adalah satu kesalahan berulang yang telah dilakukan oleh syarikat ini. Yang kedua adalah satu lagi ketidakakuran besar di mana tiada pemeriksa halal yang berada di dalam premis semasa proses penyembelihan dijalankan. Dan ketiga, terdapat pelbagai pelanggaran good manufacturing practices di mana premis di dalam keadaan yang tidak bersih, tidak menepati piawaian dan pelbagai lagi kesalahan-kesalahan yang telah kita temui semasa pemeriksaan ini. Polis komited bekerjasama erat dengan pelbagai agensi kerajaan bagi membantras kegiatan penyudupan dadah ke negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman JSJN Datuk Seri Kau Kok Chin menegaskan komitmen ini penting untuk memastikan keberkesanan pencegahan khususnya di sempadan negara. Walau bagaimanapun kita cuba memperketatkan tempat-tempat kawasan yang hotspot yang kita dah kena pasti yang mana itu merupakan tempat yang mereka akan menjadi laluan, sama ada dulu kalau kita kata laluan tikus ataupun laluan gajah ataupun laluan-laluan pot-pot yang akan menjadi sebagai pengedar itu ambil kesempatan. But we already cut dan we not only for JSJN by our own self to do the thing. We also combine with the other agency seperti custom. Terdahulu 193 sindiket dadah telah ditumpaskan dan seramai 612 ahli sindiket telah ditahan bagi tempoh Januari hingga September lepas.
Malaysia sasar peroleh $5 trilion dalam pasaran halal menjelang 2030. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ini berikutan prestasi pasaran halal negara semakin menunjukkan peningkatan prestasi. Memang industri halal ni adalah industri yang berkembang dengan begitu pesat. Kita ada halal industrial master plan juga yang kita sasarkan pada tahun 2030 ini, insya-Allah $5 triliun market share untuk halal lah. Dan pada masa sama negeri Melaka memang banyak menunjukkan prestasi yang baik dari segi industri-industri halal di sini. In fact, kalau kita lihat tadi banyak pemenang-pemenang adalah daripada syarikat-syarikat yang bertapak di negeri Melaka. Baik, sementara itu Melaka Halal Hub terima anugerah Hub Industri Halal pertama di Malaysia. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, anugerah itu dijangka dapat mencetus lebih banyak idea kepada organisasi mahupun individu untuk mendedikasikan peranan dalam industri halal negara. Pengiktirafan oleh Halal Hub Malaysia dan memberikan satu suntikan kepada semua syarikat-syarikat yang beroperasi bukan sahaja di Melaka tapi di seluruh Malaysia yang berlandaskan sertifikat halal untuk mendapat pasaran yang lebih besar ke seluruh dunia. Memandangkan pasaran halal yang dikonsumkan lebih pada 1 bilion masyarakat Islam seluruh dunia memerlukan satu sertifikat halal bagi keyakinan mereka menggunakan barang-barang halal ini supaya supaya ianya mengikut syariah. Jadi Melaka berterima kasih kepada Halal Hub dan juga Amiti kerana memilih Melaka sebagai tuan rumah bersama. Kerajaan akan membantu Tenaga Nasional Berhad TNB memainkan peranan dalam mensasikan inisiatif Grid Kuasa ASEAN APG. Perdana Menteri berkata bersempena kepengurusian ASEAN yang akan diambil alih Malaysia pada 2025, APG merupakan antara fokus utama kerajaan. Dengan matlamat menjadikan negara dan rantau ini sebagai hub utama tenaga pada masa depan. Ini cabaran besar kerana jumlah pelaburan itu puluhan bilion ringgit dan saya percaya TNB sekarang sedang merangka bidang itu, memikirkan bagaimana harus kita jayakan. Dan kerajaan sedar bahawa pelaburan ini terlalu besar dan kerajaan sedang memikirkan cara-cara supaya TNB bersama dengan kelompok yang lain menjayakan ASEAN Grid ini. Beliau berucap pada majlis sambutan ulang tahun ke-75 TNB di Ibu Negara. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan serta Kerajaan Negeri bagi memperkasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Menterinya Charlie Kang berkata ia bagi mencungkil bakat serta memupuk minat golongan muda dalam bidang berkenaan. Oleh itu, usaha bersepadu akan dilakukan, termasuk program besar-besaran akan dilakukan di seluruh negeri. Itu sebabnya program-program seperti ini kita akan teruskan dengan kerjasama yang baik daripada kerajaan negeri. Kami yakin kami akan dapat memupuk ataupun kita dapat menghasilkan generasi muda yang celik sains, teknologi dan inovasi. Baik, berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.